Kemudian kaki tu bergerak ke arah longgokan durian dekat kaki tangga pondok. Puas TJ cari sebelah lagi kaki makhluk tu, tak jumpa. Mungkin makhluk ni memang ada satu kaki agaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 108 dan 109, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Tangan berbulu tu bergerak dari leher ke muka, sentuh pipi, hidung dan mata. Kemudian makhluk tu terus peluk TJ. Sedaya upaya TJ meronta. Kaki dia tersepak sebatang kayu. TJ pun rendahkan badan dan ambil kayu tersebut. Dengan sepenuh tenaga, hujung kayu tu TJ hentakkan ke tubuh berbulu. Dalam gelap tu, TJ terdengar suara orang mengeluh. Tahan kesakitan yang amat sangat. Sepasang tangan yang berbulu yang peluk TJ tadi terus lepaskan pelukannya. TJ terus merangkak dalam gelap, tak tahu nak pergi mana. Dalam merangkak tu, TJ terlanggar Mak Prai. TJ minta lampu suluh. Mak Prai cakap dia letak dekat tunggul pokok merbau dekat sebelah kanan pondok. Nak tak nak terpaksalah merangkak dalam gelap tu, nak pergi ambil lampu suluh. Suasana malam dekat pondok durian tu membuatkan bulu roma TJ merembang dan tak sanggup lagi dia nak merangkak. Dari setiap sudut kebun durian tu, TJ dengar suara orang ketawa dan menangis. Dalam keadaan yang huru-hara tu, mata TJ terpaku ke arah benda bulat yang datang bergolek ke arah dia. TJ sempat tahan sebelum benda tu terkena kepala lutut dia. Kemudian benda tu berdiri tegak dengan sendiri sambil keluarkan cahaya putih. Pandangan TJ jadi berpinah-pinah. Bila Mak Prai capai je lampu picit, dia terus suluh ke arah TJ dan bersuara, "Tama, batu nisan depan kamu!" TJ ketakutan sebab batu nisan bulat tu bergerak dan berpusing sampai tanah jadi merekah. Lepas tu terus gaib. Serentak dengan tu terdengar bunyi tapak kaki orang melangkah dari sebelah kanan. Berpandukan cahaya lampu picit Mak Prai, TJ terus bergolek ke arah dia. "Kau tengok tu," kata Mak Prai sambil suluh ke arah kaki yang bahagian atasnya bentuk macam kaki gajah, penuh dengan bulu tebal. Tumit kakinya agak tajam macam taji ayam jantan. Jari kakinya ada 3. Ibu jarinya bulat dan ada lekuk. 2 lagi jarinya nampak macam bercantum dan keluarkan cairan berwarna putih. TJ mula terhidu bau daun sirih. Tak semena-mena lampu picit Mak Prai terpadam. Kedua belah bahu TJ dan Mak Prai macam ditekan dengan kayu, membuatkan mereka berdua tak dapat bergerak. Kalau bergerak, seluruh sendi terasa sakit. Mata mereka hanya terpaku pada kaki besar yang berbulu itu. Kemudian kaki tu bergerak ke arah longgokan durian dekat kaki tangga pondok. Puas TJ cari sebelah lagi kaki makhluk tu, tak jumpa. Mungkin makhluk ni memang ada satu kaki agaknya. Lepas tu seluruh kawasan sekitar mereka jadi terang macam terang bulan. Beberapa ekor kelawar berterbangan bersama dengan bunyi lolongan anjing dan burung hantu. Kaki besar berbulu tu berhenti bergerak. Muncul seekor tupai berbulu perang. Besarnya lebih kurang sama besar dengan kambing. Mata tupai aneh tu renung tajam ke arah mereka berdua. Trit! Suara tupai aneh tu sangat kuat. Beberapa saat kemudian
beratus-ratus ekor tupai warna hitam terjun dari ranting pokok sekitar kawasan pondok tu. Semuanya menuju ke arah longgokan durian. Mulut TJ dan Mat Prai tenganga. Memang tak masuk akal. Tupai-tupai tu ambil masa tak sampai 5 minit untuk lenyapkan durian lebih 100 biji tu. Mak Prai nak panggil Datuk TJ sebab takut tupai-tupai tu serang mereka, tapi TJ cakap nanti dulu. Dia seronok tengok tupai-tupai yang dah kekenyangan tu longgokkan biji dan kulit durian ke tempat lapang. Tupai yang berbadan besar perhati gerak-gerik anak buahnya sambil berbunyi macam keluarkan perintah. Kemudian tupai besar tu berdiri dengan ekornya dicacakkan ke tanah. Tupai kecil letakkan 7 ulas isi durian yang cantik depan dia. Bila tupai besar tu makan, tupai-tupai kecil yang lain duduk terkaku macam bagi penghormatan. Bila tupai besar tu selesai makan, biji durian segera diambil tupai kecil dan terus ditanam. Kemudian salah seekor tupai kecil bawa beberapa helai daun sirih hutan yang dah dicalitkan dengan kapur sirih. Tupai besar tu terus jilat daun sirih hutan beberapa kali, kemudian diletakkan dekat hujung kaki kanannya. Sebaik saja hujung kaki kanan terkena daun sirih, tupai-tupai kecil bertempiaran lari cari dahan. Keadaan jadi riuh dengan suara-suara tupai. Bila suara tupai tu dah senyap, TJ dan Mak Prai terpandang kaki besar berbulu bergerak dalam keadaan melompat-lompat. Akhirnya terus hilang. Lepas tu TJ dan Mak Prai cuba bangun, tapi mereka tak boleh bergerak. Pinggang terasa sakit, sendi-sendi terasa bisa yang amat sangat. Pelita yang terpadam dalam pondok tadi dah menyala semula. Kulit dan biji durian yang berlonggok terus hilang. Yang tinggal cuma beberapa helai daun sirih yang dicalit dengan kapur berselerakan dekat kawasan pondok. Dengan sedaya upaya, TJ cuba bangun, tapi tak boleh juga. Apa yang mampu mereka buat hanyalah meniarap sambil bergerak ke kiri dan ke kanan. TJ terus bertempik panggil datuk dia. Badan terasa lemah. TJ letakkan kepala atas tanah. Sayup-sayup terdengar bunyi tapak kaki orang berlari ke arah dia. Astaghfirullahalazim, apa dah jadi dengan kamu berdua ni? TJ buka mata dan nampak datuk dia tengah berdiri dekat ujung kepala dia. Mak Prai langsung tak boleh bergerak. Datuk TJ bersuara, "Kenapa tak panggil aku dekat telaga? Aku tak nampak apa-apa. Semuanya macam biasa. Pelik juga, kenapa aku tak dapat kesan apa yang terjadi dekat sini?" Datuk TJ ambil lampu suluh dari tangan Mak Prai, terus menuju ke telaga, ambil satu baldi air. Baldi tu Datuk TJ letak dekat tengah antara TJ dengan Mak Prai. Kemudian Datuk TJ rawat mereka berdua. Akhirnya mereka mampu bergerak semula. "Duduk diam-diam, jangan banyak cakap," kata Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ buat unggun api. TJ terdengar bunyi buah durian jatuh. Mak Prai nak pergi kutip, tapi Datuk TJ tak bagi. Tunggu hari cerah baru kutip buah-buah tu. Kalau buah tu memang hak kamu, buah tu tak akan lari ke mana-mana. Setiap kali terdengar bunyi buah durian gugur, Mak Prai nampak gelisah. Kemudian Datuk TJ suruh mereka ceritakan apa yang terjadi. Bila selesai je Mak Prai ceritakan pada Datuk TJ, Datuk TJ terus bakar andang daun kelapa. Seluruh kawasan pondok disuluh dan diteliti. Datuk TJ duduk dekat tangga pondok. Baru dia sedar durian yang berlonggok tadi dah tak ada. Tinggal daun sirih hutan yang tercalit dengan kapur bertaburan dekat mana-mana. Datuk TJ jadi pelik sebab dia tak dengar apa-apa. Padahal jarak pondok dengan perigi taklah jauh sangat. Kata Datuk TJ, masa dia mandi tadi, Mak Prai datang dan bercerita tentang masalah keluarga dia. Tapi masa tu mereka dekat sini tengah berdepan dengan makhluk ganjil tu. Dengan andang daun kelapa di tangan, Datuk TJ terus berlari ke perigi. Dinding perigi yang diperbuat dari daun rumbing terus dibakar. Api terus marak menerangi kawasan sekitar pondok durian. Asap berkepul-kepul keluar. Berpuluh-puluh ekor kelawar berterbangan di atas bumbung pondok. TJ pelik, dari mana kumpulan kelawar tu datang? Suara lolongan anjing semakin gamat. Kemudian Datuk TJ ambil kayu yang masih berapi, lalu terus dibaling ke arah kumpulan kelawar tu. Kumpulan kelawar segera berpecah dan terbang menuju ke arah kaki bukit berdekatan. Bila keadaan dah tenang, Datuk TJ ajak mereka tidur dan terus rebahkan badan dia. Tak sampai 5 minit, Datuk TJ terus terlelap. Pagi tu, lepas solat subuh, Datuk TJ suruh Mak Prai kutip buah durian yang gugur malam tadi. Dia dengan TJ nak pergi mandi embun. Mereka lalu di kawasan kaki bukit. Dekat satu rimbunan pokok kecil, mereka berdua nampak macam ada terowong kecil. Mungkin terowong tu ditebuk oleh askar Jepun masa perang dulu, atau ditebuk oleh orang-orang komunis untuk tempat mereka berlindung. TJ nak periksa terowong tu, tapi Datuk TJ tak bagi. Kemudian mereka segera bergerak ke arah utara, jauhkan diri dari kawasan kaki bukit tu untuk pulang ke pondok Mak Prai.
TJ dengan datuk dia lalu dekat kebun getah dalam perjalanan ke pondok semula. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Seorang lelaki muncul dari balik pokok getah. Tubuhnya tegap, rambutnya panjang sampai ke bahu, dahinya dililit dengan kain merah. Dengan nada sombong, lelaki tu bertanya, "Kamu berdua ni dari mana?" Datuk TJ bagi tahulah apa tujuan dia ke kampung Mak Prai tu. "Kurang ajar," bisik TJ dalam hati. Tapi apa yang TJ cakap dalam hati tu, lelaki tu dapat baca. Lelaki tu terus maki TJ tanpa pedulikan datuk dia yang berdiri dekat sebelah. "Kalau nak tunjuk lagak ayam jantan, jangan masuk kampung orang ikut suka hati. Kami tak nak cari musuh, biarlah kami pergi." Mereka berdua terus melangkah. Tapi lelaki tu tak puas hati. Dia kejar mereka dan berhenti depan Datuk TJ. Terus keluarkan golok. Datuk TJ suruh TJ pergi cari tempat berlindung dulu. Lelaki tu terus serang Datuk TJ bertalu-talu dengan golok dia. Datuk TJ lebih banyak mengelak dari buat serangan. Masa mengelak, golok lelaki tu terkena akar getah dan terus terlekat dekat situ. Kesempatan tu Datuk TJ dan TJ guna untuk larikan diri. Lelaki tu kejar dari belakang sambil baling kayu ke arah mereka berdua. Akhirnya lelaki tu tak dapat kejar mereka. TJ bersuara, "Siapa lelaki tu, Tok?" "Entah, agaknya orang gila. Biarlah dia. Boleh jadi orang gila, boleh jadi hantu." Mereka berdua teruskan perjalanan hingga sampai ke pondok Mak Prai. Isteri dan anak-anak Mak Prai pun ada dekat pondok tu. Kemudian mereka bersarapan ramai-ramai dekat situ. Banyak juga buah durian yang Mak Prai kumpul untuk dijual pada peraih. Lebih kurang pukul 10.30 pagi, peraih Cina dari Georgetown sampai ke pondok Mak Prai dengan lori kecil tanpa bumbung. Lepas beli durian Mak Prai, dia pergi ke dusun durian orang lain pula untuk beli durian. Tepat pukul 11 pagi, mereka tinggalkan pondok durian Mak Prai. Sebaik saja sampai dekat rumpun buluh kuning, mereka terserempak dengan dua orang pemuda yang diupah oleh Mak Prai untuk jaga dusun durian. "Apa macam malam tadi, bang? Tak ada apa-apa yang datang?" "Susah nak cakap." "Kenapa, bang?" Dinding perigi kita dah hangus terbakar." "Siapa yang bakarnya, bang?" Mak Prai cuma tersenyum dan terus melangkah. Kedua-dua pemuda tadi terus ke pondok durian. Mereka bertiga berhenti melangkah. Dekat depan mereka muncul seorang lelaki berbadan tegap, pakai lilit kepala kain batik. Dia menghunus keris panjang ke arah mereka bertiga. Muka Mak Prai nampak pucat. TJ pandang datuk dia sambil kenyitkan mata. Datuk TJ anggukkan kepala tanda faham maksud TJ bahawa lelaki yang berdiri dekat depan tu adalah lelaki yang serang mereka berdua dekat kampung getah beberapa jam tadi. "Adik-beradik kamu?" "Ya." "Beritahu dia jangan nak intip tempat duduk aku. Kalau dibuat lagi sekali, kedua-duanya aku bakar hidup-hidup. Saya minta maaf bagi pihak kaum keluarga saya. Ingat pesan aku, kalau langgar, dusun dan tanah kamu jadi padang jarak." Lelaki tu masukkan keris panjang ke sarung, lalu diselitkan ke pinggang. Kemudian dia terus tepuk tangan dan menjerit sekuat hati sambil melangkah tinggalkan mereka bertiga. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.